Hai, Assalamualaikum dan selamat petang kepada followers ataupun sahabat-sahabat yang ada dekat page Facebook dengan yang berada dekat TikTok. So petang ni Abang J nak sharekan. Okey, apa masalah dengan aircon kereta ni, sekejap sejuk, sekejap tak. Okey. So petang ni Abang J live, okey, nak kongsikan masalah ni sebab masalah ni ramai yang terjadi pada kereta dia. So dia dah belenggu dengan masalah ni. So dia tak tahu nak buat apa. So petang ni Abang J sharekan. Okey. So Abang J sharekan ada dalam 5 poin. Okey, 5 poin ni nanti korang boleh ambil dan korang boleh check lah. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum kepada rakan-rakan dekat Facebook, rakan-rakan dekat TikTok yang dah mula masuk. Thank you so much. Selamat petang. Okay, so petang ni dengan Abang J nak sharekan satu perkara ni. Bila mana aircon kereta ni sekejap sejuk, sekejap panas. Tak kisahlah kereta korang jenis kereta apa pun tak kisah. Tapi Abang J nak tekankan masalah ni sebab masalah ni ramai yang ada yang tak pernah disettlekan lagi. So dia dah bersabar banyak lah dengan masalah ni. So petang ni Abang J sharekan masalah ni. Korang boleh catat ke, korang boleh share ke, terpulang pada korang mana yang korang lebih suka. Okay, nak bantu Abang J share ke video ni, insyaAllah boleh sharekan video ni. Semoga dia memberi manfaat. Okay, Sumaya pemborong hasil laut, Waalaikumsalam. Okay, siapa yang bagi salam tu Waalaikumsalam. Okay, nak tanya apa-apa dengan Abang J petang ni, korang boleh tanya. Okey, tapi Abang J akan tekankan dulu yang apa yang Abang J nak sharekan. Semoga video ni dia mahal lah, sangat mahal lah sebenarnya. Rugilah, siapa tak ambil ni rugi lah. Tak semua orang boleh kongsi ni. Okey, tak semua orang tahu masalah ni. Okey, so bila kita drive kereta ni, biasa kita akan dapat kesan bila kita drive ni, aircon dia ni jadi tiba-tiba sejuk. Kejap lagi dalam 5 minit dia tak sejuk dah. Okey, kejap lagi dia sejuk balik. So siapa pernah ada masalah ni bolehlah share sikit apa yang berlaku kan. Boleh share. Kita kongsi dengan kawan-kawan kita. Okey. So thank you yang bagi love, yang bagi like dekat TikTok, dekat Facebook. Thank you so much. So Abang J sangat-sangat rindu dengan korang. Lama Abang J tak buat share video live ni. Turiman Husin, selamat petang. Assalamualaikum. Okey, siapa yang ada dekat TikTok ni, Abang J tak dapat baca sangat ni, laju sangat dekat TikTok ni. Okey, so benda yang pertama, masalah ni berlaku bila kita perasan bila kita drive. Okey, bila kita drive kereta, tiba-tiba aircon kereta ni tak sejuk. Dalam 5 minit dia tak sejuk, kejap lagi dia sejuk balik. So masalah ni banyak tau, ramai yang kena masalah ni. So perkara yang pertama Abang J nak yang korang buat adalah kalau ada terdekat ataupun kedai-kedai yang terdekat, boleh bawa cek apa yang nak kena cek tu. So Abang J nak tekankan benda ni. So korang boleh tulis ke, boleh komen-komen kat situ ke, komen kat situ. Okay, ataupun catat kat mana-mana ke. So ada list dia, nanti boleh pergi kat mana-mana, korang boleh cek. Pergi tak kisah dengan Abang J boleh, dekat bengkel-bengkel mana boleh. Okay, so bila kita bawa kereta ni, tiba-tiba aircon tak sejuk ni, sangat mengganggu lah, sangat bengang. Okey, sangat bengang. Lagi-lagi kalau kita bawa anak, okey, lagi-lagi kita bawa family kita, orang tersayang, jalan, okey, nak jalan-jalan, tiba-tiba aircon tak sejuk. Memang mood tu berubah. Okey, mood tu berubah, mood tu nak balik rumah semula dah. Betul tak? Siapa pernah? Abang J pernah kena. Walaupun Abang J repair aircon pun Abang J pernah kena. Rasa macam bengang betul lah, aircon ni tak sejuk kan. Jomlah patah balik rumah, duduk rumah tengok TV lagi sejuk kan, ada aircon kat rumah, tengok TV. So mood kita boleh kacau. Bila aircon kereta ni rosak, tengah panas, kita punya happy ni, mula kita seronok, tiba-tiba jadi tak seronok. Dia boleh merubah mood kita tu. Percaya ke percaya. So Abang J memang, kalau Abang J aircon tak sejuk, memang boleh berubah mood lah. Mood Abang J ni boleh berubah. Pernah kena dengan jalan jam lagi apa semua kan, memang bengang lah. Mood tu berubah. Tadi happy, tiba-tiba tak happy. So boleh mengganggu emosi kita bila aircon tak sejuk. Betul ke betul? Siapa setuju? Aircon tak sejuk boleh ganggu emosi. Tak payah aircon kereta, aircon rumah pun dah cukup lah, tak boleh tidur malam. Kita aircon rumah tak ada, tak boleh tidur malam. Lagilah sakit hati kan, berpeluh. Okay, so bila ada masalah ni, benda yang pertama, yang simple, Abang J bagi benda-benda yang orang cakap apa, yang simple, mudah check lah, mudah check. So thank you yang share.
Okey, yang pertama korang boleh catat. Okey, so lepas ni video ni dah tak ada ni. Catat. Korang boleh catat, kalau boleh ingat boleh catat ataupun korang nak komen kat bawah tu pun boleh. Okey, boleh komen kat bawah, nanti korang punya note. So bila kita catat atau kita tulis, kita akan sendiri kita akan ingat. Betul, ni serius. Okey, so yang benda yang pertama, relay. Okey, relay apa? Relay banyak relay. Okey, yang biasa berlaku dekat bahagian kompresor. So cari ataupun pilih relay kompresor. Relay kompresor ni simple, benda-benda yang kecil-kecil kan, remeh-remeh yang korang tak perasan. Relay ni berapa ringgit, RM15, RM20. So yang benda yang pertama, relay. Okey, rhizoma. Betul-betul, memang betul pun boleh kacau emosi kita. Kau tak sejuk, memang kacau emosi kita. Yang pertama, korang check relay. Okey, biasa relay yang buat hal ni relay kompresor. Okey, catat relay kompresor. Okey, so relay kompresor ni, so bila tiba masa dia akan bermasalah, dia akan problem. So Abang J tunjuk relay So mungkin korang tak pernah perasan, relay ni macam-macam jenis relay, tapi yang kebanyakan relay ni macam ni lah. Okey, macam ni. Boleh nampak tak? Okey, macam ni. Ni relay. Okey, ni relay. Okey, so relay ni biasa dia duduk dekat mana? Dekat fuse box. Dekat fuse box depan tu lah, dekat bahagian enjin kita. So relay ni biasanya dia ada 4 kaki. Okey, ada 4 kaki. Ada 4 kaki, boleh tengok kat sini. Okey, kira Okey, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Ada 4 kaki. So kebanyakan relay sekarang memang banyak 4 kaki lah. 4 kaki. Boleh tengok dekat TikTok boleh nampak, dekat Facebook pun boleh nampak benda ni. So cari dia dekat mana? Cari dia dekat kawasan fuse box depan. Orang perempuan pun tengok video ni. Orang perempuan pun kena belajar. Orang perempuan tak boleh abaikan benda-benda macam ni. Orang perempuan kena tahu benda ni. Okey, ni relay. So nanti besok tak adalah kena ken. Betul tak? Orang perempuan nanti tak adalah kena ken besok. Kebanyakan orang perempuan ni kena ken. Kena apa? Kencing. So minta korang nak screenshot pun screenshot lah. Tak kisah, ni gambar relay. Okey, ni gambar relay. So kalau relay yang dekat kebanyakan kereta Pro 2, dia macam ni. Kereta Toyota dia macam ni. Dia pendek sikit. Kaki sama tapi dia pendek sikit. So kalau yang dekat Proton punya biasanya dia panjang. Nampak tak? Beza kan? Nampak Okey, ni relay. Yang ini biasa dekat kereta Pro 2. Kereta Pro 2, Toyota Vios. Okey, kereta-kereta Toyota ke, kebanyakan relay dia yang pendek. 4 kaki juga, tapi dia agak kecil sikit berbanding dengan yang biasa kereta-kereta Proton pakai, dia panjang. Proton yang warna hitam ni Okey, relay tu selalu duduk dekat mana? Selalunya duduk dekat fuse box. Okey, fuse box tu duduk dekat mana? Dekat bahagian enjin tu. Korang ada nampak ada satu kotak hitam, itu yang kita panggil fuse box. Dekat dalam tu. So macam mana kita nak tahu? Sebab dekat dalam tu nanti dia banyak relay tau. So korang kena tengok dekat dalam tu, pusingkan box tu, ataupun tengok dia tulis kat situ MGC, ataupun dia tulis kompresor, ataupun singkatan dia tulis COMP, ataupun dia tulis singkatan dia MGC. Okey, MGC, ataupun singkatan dia lagi dia panggil dia lagi satu, biasa dia pakai dua ni, kompresor, MGC, ataupun lagi satu dia tulis magnetic clutch. Dia tulis magnetic clutch. So itu relay dia. Jangan oscillate lain. Okey, dekat fuse box tu kita boleh tengok, kita boleh baca. So nanti kita ikut dia punya instruction tu dekat mana duduk dia. Okey, sebab dekat situ jelas. Sebab nanti bila dekat fuse box dia akan tunjuk. Okey, dekat kita tengok dekat mana, MGC dekat mana, lamp dekat mana, fuel pump punya relay kat mana, semua kat situ, boleh tengok kat situ. Okey, so ini basic yang Abang J share kan, ini basic tapi sangat membantu. Okey, so yang pertama tu relay. So yang kedua, magnetic clutch. Okey, magnetic clutch ni dia paling banyak sekali. Tahu tak magnetic clutch tu kat mana? Siapa tahu, boleh kongsi tak dengan Abang J? Siapa tahu magnetic clutch kat mana? Boleh komen sikit, Abang J nak tahu. Salam bang, relay aircon beza kat mana je? Beza dekat fuse box. Cek kat fuse box. Okey, Amirul Hakim kata dekat kompresor. Yes, betul.
Matic Clutch ni, okey, ada pun atas meja ni kan. Bila Abang J cakap tu semua ada atas meja, depan mata, senang. Okey, yang ini Matic Clutch. So, yang paling banyak masalah ada dia kena masalah macam ni tau. Bila dia on aircon, aircon dia tu dia tak sejuk dalam 5 minit ke 10 minit. So lepas tu baru dia sejuk. Okey, dia ada masalah macam tu, itu Matic Clutch. Okey, yang kedua dia dalam 10 minit tu aircon dia sejuk. Okey, selepas daripada 10 minit dia dah tak sejuk. Okey. So salah satunya dari masalah yang abang kita tekankan ni adalah dengan masalah Matic Clutch. So ini Matic Clutch. Okey, pada kakak-kakak, adik-adik yang baru menggunakan kereta, kenalilah part-part aircon. Okey, kenalilah part-part aircon. Okey, ini Matic Clutch. Okey, Matic Clutch. So abang J, ini puli yang dia pusing kat kompresor lah. So ini coil magnet. Okey, ini coil magnet. So bila mana coil magnet ni, okey, ni coil magnet, bila mana coil magnet ni ada masalah, okey, dia dah tak, dia kejap boleh lekat, kejap tak boleh lekat. So supply masuk. Okey, supply masuk, current dah masuk macam biasa, tapi kadang-kadang dia lambat nak lekat. Okey, dia tak tarik cap depan tu, dia tak tarik. So bila dia tak tarik, so kompresor tak boleh sejuk lah. Puli sentiasa berpusing, tapi cap depan tu dia tak boleh nak tarik, nak lekatkan. So ini ada masalah dengan magnetic clutch. So kejap sejuk. So bila paling teruk sekali dia terus tak jalan tau. Okey, paling teruk sekali kompresor kita tak jalan. So ramai juga masalah yang berlaku bila dia kena tukar kompresor seketul. Padahal bila kita check balik rupanya Matic Clutch yang masalah. Tapi dia tersalah langkah lah. Tapi dia tukar kompresor. Kompresor tak rosak. Okey, kompresor tak rosak. Yang rosak ini kompresor tak jalan, Matic Clutch problem. Okey, melainkan sebab apa kena tukar kompresor? Yang biasanya kena tukar kompresor ni kompresor jam. Faham tak, kompresor jam? So selagi kalau kompresor tak jalan ni sebab apa? So ambil note ni, note. Kompresor tak jalan biasanya, okey, yang pertama tadi kita boleh check balik relay, fuse, okey. Lagi satu gas dekat sistem. Kalau gas tak ada dalam sistem tak jalan, kompresor tak akan jalan. Okey. So kompresor kena tukar biasanya jam, loss compress, tu kompresor kena tukar. So dekat tengah abang J ni kompresor. Okey, ni kompresor yang dah jam. So abang J buka, nampak. So bila dalam ni dah jam, okey, dalam ni dah jam, memang tak boleh pakai lah kompresor ni. Ataupun dah loss, okey, dah loss power, memang tak boleh pakai lah. So itu disebabkan biasanya kompresor kena tukar. So bila kita nak tukar kompresor, orang cakap kena tukar kompresor, tanya dulu sebab apa kompresor kena tukar. Nak dengar jawapan dia, sama ada dia jawab loss compress ke, kompresor tu jam ke. Okey. So kalau kompresor tak jalan ni, please take note, biasanya kebocoran ada berlaku. Okey, bila gas tak dalam sistem, kompresor tak boleh jalan. Okey, so kalau kompresor tak jalan, lagi satu Matic Clutch, dia punya Matic Clutch kong. Okey, kompresor tak jalan, boleh jadi relay dia rosak. Benda-benda yang simple ni tolong check. Okey, jangan pergi ke debuk tukar kompresor dulu. Check dulu. Okey, terima kasih share. Kad pulih aircon abang J, betul. Betul Abang Mat. Okey, Muhammad Suhaimi. Kereta Wira aircon problem ni. Apa problem tu bang? Apa problem tu? Dekat kompresor. Ramai cakap jawab dekat kompresor. Tahniah, anda semua mengambil berat tentang aircon. Bagus. Okey, so Matic Clutch tadi abang J dah share. So yang keduanya resistor control. Tahu tak resistor control? Saya part tu tak ada kat sini lah. Ada resistor control satu yang dah rosak ataupun apa, resistor control. Okey, so yang ketiga resistor control. Siapa tahu resistor control kat mana? Boleh komen kat bawah, abang je nak tengok. Dia bukan resistor blower, resistor control. Okey, resistor control. Resistor control ni yang mengadjust suhu, yang kita sendiri yang kita boleh adjustkan. Biasanya dia yang ada masalah ni dekat kereta-kereta yang pakai pusing-pusing ni. Macam Viva. Siapa pernah tengok Viva? Dia ada yang boleh pusing suhu tu. Macam Wira pun dia pusing juga. Yang itu kita panggil resistor control. Okey, dia yang mengawal tahap kesejukan dalam sistem aircon kereta kita. Berapa suhu yang kita nak pakai, kita adjust kat situ. So siapa yang pernah tahu resistor control tu apa, boleh share dekat abang J. Dekat mana? Kat dalam kereta, betul. Resistor control duduk dia dekat dalam kereta, bukan dekat luar kereta. Okey, ini tajuk dia hari ni petang ni abang J share kan.
kereta yang ada masalah sekejap sejuk, sekejap tak. Okey, sekejap sejuk, sekejap tak. So dekat sini Abang Ji ada 5 point yang Abang Ji kena share dengan korang. Wajib, kalau tak share Abang Ji berdosa. Berdosa kalau tak share. Okey. Selamat petang pada kawan-kawan dekat TikTok, selamat petang dekat Facebook. Okey. Okey, so note pun telah ditulis. Sumayah Pemborong Ikan Laut dah tulis dia punya note dekat situ. So korang bila lagi nak tulis note dekat bawah, boleh tulis note dekat bawah. Nanti korang boleh share. Nanti korang boleh share dekat kawan-kawan, boleh buat simpanan sendiri. Sekurang-kurangnya besok kita ada knowledge yang mana kita tahu nak buat apa bila aircon kereta ni tak sejuk, kurang sejuk dan sebagainya. Kita ada note. So Abang Ji pernah share benda ni. So bila dia pernah share benda ni, so kita pergi bengkel, walaupun kita tak tahu nak repair, kita pergi bengkel, kita tahu apa list-list yang kena check. Betul tak? Resistor control tu, resistor blower control. Ada yang rosak, Viva punya Myvi tu. Okay, resistor control. So Abang J tunjukkan. Macam mana bentuk dia. So dalam bayangan korang, resistor control tu dia besar kan. Oh, kita pusing-pusing besar ni. Tak, sebenarnya dia kecil je. So tim tengah cari yang dah rosak punya ataupun yang elok punya. Abang J nak tunjuk kat korang. Okay, so point yang ketiga adalah resistor control. Korang boleh komen dekat bawah ataupun tag buat note korang resistor control. Elok punya. Okay, so ini resistor control. Dia macam ni je. Wah, macam kena runcit Okay. Aris Ismail, salam tuan. Aircon wajah Campro, air filter puas. Saya cari bawah dashboard tak jumpa. Wajah tak silap saya tak ada. Wajah tak silap saya tak ada. Kalau ada pun dia ada buat slot. Tengok ada skru kat bawah. Kadang-kadang dia orang buat slot tau, kat tepi tu. Dia ada 2 biji skru, dia ada buat slot. Kalau tak ada tu abang kena buat. Saya tak tahu pasal aircon kereta, tapi kereta Wira tak sejuk aircon dia. Nak hantar kat Abang J, boleh check dulu. Apa-apa in case ada masalah, langkah yang betul kita check dulu. Okay, so siapa yang tak pernah tengok resistor control, so ini resistor control. Okay, ini yang Abang J tunjuk ni contoh. So yang dekat tangan ni jenis kereta Myvi dengan Pro 2 Viva. Okay, Myvi dengan Pro 2 Viva. So Myvi lagi best tak macam ni tau. Myvi lagi best dia dah pakai board. Okay, so yang ini analog lah, yang manual, yang kalau kita pusing, nampak tak yang kita pusing kiri kanan. Okay, yang bulat tu yang ini. Yang suhu yang kita adjust tu, kita nak sejuk dia macam mana, yang ini kita adjust je. Ini je. Dia ada 2 pin dia kat dalam ni. So resistor control adalah salah satu masalah sekejap sejuk, sekejap tak. Okay, so macam mana masalah dia? So ada yang pernah kena, okay, yang biasa Abang J jumpa, bila adjust suhu tu dia adjust setengah ataupun dia adjust separuh daripada bulatan 360 tu, dia adjust separuh. Okay, so bila dia adjust lebih sikit, kompresor dia tak jalan, aircon je jadi tak sejuk. So bila dia adjust balik ke tempat asal yang dia adjust ni, baru aircon dia sejuk. Okay, so kadang-kadang yang dia adjust dekat tengah tu pun kadang-kadang sekejap sejuk, sekejap tak. So ini dia resistor control. Okay, resistor control ni dia mengadjust suhu, yang kita adjust suhu dekat dalam sistem ataupun dalam kereta kita ini. Okay, so tolong tengok betul-betul benda ni. Benda ni murah je, dalam RM70, RM80 je. Janganlah sampai kena tukar. Kalau dekat Pro 2 dia tak ada jual macam ni. Okay, kalau kereta-kereta dekat Pro 2 dia tak jual macam ni. So korang kena tukar satu set. Okay, kena tukar satu set panel tu. So membazir. Okay, membazir duit dia. So datang dekat kedai, cari yang macam ni, resistor control ni, minta dia orang tukarkan. Murah saya, dalam RM70, RM80. Okay, ini resistor control. So itu point yang ketiga. Okay, point ketiga settle. So siapa yang nak next? Okay, so dekat sini ada 5. So yang 3 Abang J dah selesaikan. Abang J ada 2 lagi hutang dengan korang nak sharekan. Okay, so yang keempat adalah kita punya sensor cooling coil. Ada tak sensor cooling coil atas meja Abang J ni? Tak ada. Okay, sensor cooling coil. Okay, sensor cooling coil. Okay, sensor cooling coil ni, so Abang J kena tunjuk jugalah bagi korang nampak, faham lah benda ni. So kan,
Ada. Alhamdulillah ada. Ha. Macam meja Doraemon lah meja. Semua ada kat sini. Okey, ini adalah sensor. Tengok betul-betul. Okey, TikTok, kawan-kawan TikTok, kawan-kawan Facebook, Abang J ni tolong tengok betul-betul. Ini adalah salah satu contoh sensor. Okey, apa tugas sensor ni? Tugas sensor ni mengesan suhu. Okey, mengesan suhu dekat kita punya cooling coil. So tadi kita tahu yang ini resistor control, yang ini adalah sensor cooling coil. Okey, dia akan mengesan suhu dekat cooling coil kita. So kadang-kadang kita dah puas dah cari sana tak kena ke apa, contoh relay kita check okey, kita matic clutch okey, resistor control okey, tapi kita terlepas pandang kita nak check ini. Okey, ini adalah sensor cooling coil. Okay, sensor cooling coil duduknya dekat dalam cooling coil lah, dekat dalam dashboard kita. Okay, biasanya kalau kita nak tukar ni, kita kena buka dashboard. Okay, kereta-kereta yang sekarang ni memang macam tu. So kalau ada pun kereta-kereta yang mudah, dia ada clip, dia boleh keluarkan macam tu. Macam contoh Volkswagen boleh keluarkan macam tu je, sensor tanpa buka dashboard. So untuk national car, kebanyakan dia memang kena buka dashboard untuk keluarkan sensor ni. Okey, Toyota pun sama juga, kena buka dashboard nak tukar dia punya sensor ni. Okey, aircon sekejap sejuk sekejap tak. Kadang-kadang kita tak perasan sensor ni dah ada masalah. Okey, sensor ni dah ada masalah. Okey, so kadang-kadang pula dia lagi jadi gila bila mana kita punya cooling coil tu kotor. Sensor ni tak rosak, tapi disebabkan cooling coil kita kotor. Okey, ataupun evaporator dekat dalam kereta tu terlalu kotor, sensor ni akan jadi gila nak baca. So kebiasaannya bila dia jalan, dia punya sejuk tu sekejap je. Panas dia lebih, sejuk sekejap. Dia nak sejuk balik tu mengambil masa lama lah, 15 minit kadang nak sejuk, 10 minit baru nak sejuk. Tu daripada masalah cooling coil kotor. Bila cooling coil kotor, habuk dah tebal, dah terhalang, so angin ni tak boleh nak tolak betul dekat sini. Okey, bacaan angin kat sini tak dapat tolak dengan betul. Berapa tahap sejuk dia tak boleh nak baca dengan betul. Itu disebabkan cooling coil kotor. Sensor tak rosak, tapi cooling coil tu kotor. So apa kena buat? Cooling coil tu kita kena clear kan, bersihkan balik cooling coil tu, cuci balik. InsyaAllah nanti sensor ni dapat baca dengan betul. Okey, itu sensor. Sensor ni tak panjang cerita. Okey, point nombor 4 tadi adalah kita punya sensor cooling coil. Sensor cooling coil. Mudah aja, sensor cooling coil. So tadi Abang J ulang balik point yang pertama, bila mana aircon kereta kita kejap sejuk, sekejap tak. Okey, yang pertama tadi Abang J share kan relay. Korang kena check relay. Siapa yang baru masuk ni jangan risau, Abang J ulang balik, korang boleh catat ataupun boleh komen dekat ruang komen tu, korang buat note korang sendirilah. Ataupun nanti kalau korang komen kat bawah tu, orang lain boleh baca korang punya note. Okey, so yang pertama dia punya relay. Siapa yang mekanik, mekanik engine yang baru nak menceburi bidang aircon kereta ni, follow video ni. Follow video ni, insyaAllah korang dapat knowledge pasal untuk aircon. So yang pertama tadi relay, yang kedua matic clutch, yang ketiga resistor control. Resistor control. Yang kedua tadi matic clutch. Yang pertama tadi relay. So yang keempat tadi yang baru saja Abang J share kan sensor. Ini sensor cooling coil. Contoh ini contoh sensor cooling coil. Tapi rupa dia lebih kurang sama je. Banyak-banyak kereta rupa lebih kurang sama juga. Kebiasaannya dia ada dua pin. Ada dua wire, ada dua je wire. Boleh tengok kat sini dia ada dua wire. Dia macam ni, ada dua wire. So point 4 dah settle. Kita ada last. Yang last ni korang mesti rasa macam ya ke? Betul ke ni? Kan? Abang ajar suruh mana yang separuh ke suku ke? Bagus soalan ni Abang Hafizi Rosaidi ni ada tanya Abang J dekat Facebook. Dia kata adjust suhu yang mana So adjust ikut keselesaan kita. Jawapan dia adalah adjust ikut keselesaan kita bila kita drive kereta. So kalau kita suhu tu kalau kita guna paling kecil pun tak selesa juga, sebab kita masih rasa panas sekarang kereta. So kalau kita adjust paling sejuk pun kita tak selesa, sebab kita bawa kereta sejuk sangat. Betul tak? So adjust yang
ikut selesa ataupun keselesaan kita. Bila kita memandu, okey, dia tak terlalu sejuk, tak terlalu panas, okey, adjust yang kita kena cari. So itu masalah bila mana kita kena adjust yang analog tu, betul lah, yang pusing-pusing. So itu ada masalah kat situ. Kita kena pandai cari kat mana yang kita selesa. Sebab adjust suhu ni, dia waktu malam lain, waktu siang lain, waktu malam lain, waktu tengah hari lain, waktu petang lain. Sebab dia akan berubah-ubah. Sebab cuaca luar tu sejuk, kita takkan nak pakai sejuk sangat kat dalam, betul tak? So Abang J punya cadangan, kita adjust dekat mana yang kita selesa. Okay, jangan risau, kompresor tak rosak pun. Itu mitos je. Siapa jangan kompresor rosak, tu mitos je. Okay, adjust suhu dekat mana yang kita selesa. Sebab kompresor tetap, kalau sistem tak ada masalah, kompresor tetap akan ada cut off. Magnetic clutch jika rosak, apa efek? Tiada engage. Okay, magnetic clutch jika rosak, apa efek? Okay, so magnetic clutch kalau rosak, kompresor tak jalan. Okay, kompresor tak jalan. Biasanya kalau kompresor dia punya tak jalan ni, ada yang masalah dia, kalau kita biarkan lama, dia akan makan head cylinder kompresor kita. So kalau magnetic clutch ni rosak, pastikan korang cepat-cepat tukar. Sebab kebanyakan yang Abang J jumpa, dibiarkan dalam seminggu 2, kompresor tu dia akan rosak. Head kompresor tu dia akan rosak. So dekat sini dia ada, nampak ni, dekat dalam ni, bearing ni, dia ada cylinder head tu dia akan tipis. So dia akan goyang. Okay, so kalau ada magnetic clutch problem, cepat-cepat tukar. Sebab nak mengelakkan kita punya kompresor tu rosak. Itu pun satu tips juga tu. Bang, kenal tak Lisa Blackpink? Abang tak kenal. Saya Blackpink, Lisa Blackpink, macam pernah dengar lah. So Abang J ni bukan kaki K-pop. Rasa K-pop punya artis tu. Dia tanya Abang J Lisa Blackpink. So Abang J rasa Abang J kenal dalam kumpulan-kumpulan K-pop macam tu. Okay, thank you atas soalan. Bila aircon sekejap sejuk, sekejap tak? Okay, korang buat note. Terima kasih yang buat note. Tahniah pada yang buat note. Abang J puji sangat. So ilmu ni Abang J bagi nak korang, ilmu ni lekat pada korang sebenarnya. Tu Abang J mengharapkan dia lekat. So bila ilmu ni lekat, okay, korang boleh gunakan. Besok korang boleh ada knowledge tau. Kita adik ke, kita mak ke, kita saudara ke, kita dah ada knowledge. Cuba kau check regulator kau. Cuba kau check magnetic clutch tu, betul tak betul jalan tu kan. Sebab aku ada dapat tahu daripada Abang J yang share ni. Tu ilmu mahal tu, betul tak? Okay, Arif Sumail, kedai kat mana mana Bro J? Kedai kita dekat Padang Jawa Shah Alam. Okay, Padang Jawa Shah Alam. Okay, so yang seterusnya, poin yang terakhir adalah poin nombor 5. Siapa nak? Siapa nak? Okay, poin nombor 5, dia tak berkait dengan dia tak ada sambung pun dengan aircon. Okey, dia bahagian yang lain. Okey, yang mana bahagian ni abang J sangat tekankan dalam enjin. Okey, radiator system. Okey, bila kita sebut radiator system ni, berkenaan dengan yang pertama, berkenaan dengan air. Okey, berkenaan dengan air. Air tu cukup tak cukup? Korang dah check belum air tu dah cukup ke tak? Okey, yang kedua, thermostat. Thermostat. Kau boleh catat thermostat. So yang ketiga, dia punya sensor. Okay, so yang keempat, dia punya radiator lah. Kalau ada karat ke apa ke, so corang catat. So radiator punya sistem. Yang terakhir ni, poin nombor 5 ni sangat penting. Lagi-lagilah pada orang perempuan. So pada kaum Adam ataupun suami-suami, okay, tolonglah checkkanlah kereta rumah tu kan. Rumah tak tahu apa, kadang dia tahu start jalan je kan. So Abang J banyak jumpa sampai dah overheat. Okay, dia kata sebab aircon saya ni punca tak sejuk je, saya tak tahu pula ada punya enjin dia dah overheat. Dia pasal sebab apa? Radiator masalah, aircon tak sejuk. Ini sangat penting poin ni. Bila radiator tak sejuk, okey, sebab kereta kita ni dikontrol, okey, dikontrol yang di mana dipanggil ECU. Tak kisahlah CAN bus dan sebagainya, kita ambil basic je, ECU. Okey, ECU, bila radiator kita panas ataupun sensor dekat dalam sistem radiator cooling engine ni dia baca panas, so isyarat tu dihantar ke ECU. Okey, isyarat tu dihantar ke ECU. So bila mana isyarat tu dihantar ke ECU yang menunjukkan atau mengatakan sistem enjin itu sedang panas, nak overheat, dia automatik dia akan offkan kita punya kompresor.
Okey, dia akan offkan kita punya kompresor. Sebab apa dia offkan kompresor? Siapa boleh jawab dengan banjir sebab apa dia boleh offkan kompresor? Sebab apa? Sebab apa kompresor tu automatik dia akan off kan? Dia dapat baca tekan apa, dia dapat baca air tu tengah panas, enjin tu tengah panas. So bacaan tu dia hantar ke ECU dan ECU automatik dia akan offkan kita punya kompresor. So secara langsung kita punya kompresor tak jalan, aircon kita pun jadi tak sejuk. Siapa boleh jawab benda ni dekat banjir? Ataupun dia nak kongsi dekat sini, dekat kawan-kawan ni. Sebab apa kompresor kita off? Okay. Mat Kide, sebab tak nak bagi tambah load pada enjin. Yes. Right, betul, tepat sekali. Okay, Abang Mat Kide tepat sekali. Dia jawapan dia sebab tak nak bagi tambah load pada enjin. Dia tak nak bebankan enjin tu. Dia tak nak bebankan enjin tu. Ini point penting Bila temperature kita naik panas, dia tak nak bebankan enjin tu, dia akan offkan kita punya kompresor secara automatik. So korang tukarlah 10 biji kompresor sekalipun, tak akan sejuk korang punya kereta selagi mana korang tak selesaikan masalah dengan temperature yang sedang naik. So kalau macam kereta-kereta contoh kereta Alza, kereta Azia, so dia tak pakai yang temperature macam Myvi kan, yang boleh nampak suhu dia naik turun. So kadang-kadang temperature merah, yang logo merah tu pun belum naik sebenarnya, dia dah panas lah sebenarnya. Logo tu tak naik lagi tapi dia dah cut dah kompresor. Itu yang susahnya digital lu nak baca. Siapa setuju benda tu? So yang pertama sekali, check air. Point yang pertama, radiator punya sistem. Bila aircon tak sejuk, kita kena check. Memang tak berkait. Korang nampak, mana ada berkait radiator dengan aircon kan? Tapi Abang J kata dia sangat-sangat berkait. Orang perempuan tolong take note benda ni. Dia bukan setakat kita menjaga kita punya aircon je, tapi dia menjaga enjin kita sekali. Yang pertama air ataupun coolant. Yang pertama air kita, pastikan air tu cukup. Nak check air tu untuk orang perempuan, janganlah tengah panas pergi buka cap radiator tu, tunggu sejuk dalam setengah jam nanti baru buka. Ataupun kereta dah parking sehari, macam hari ni cuti, pagi-pagi tu check, buka bonet, tengok air cukup tak cukup air. Dan tangki ni cukup, spek tank ni cukup tak cukup kan. Itu yang pertama, check air cukup tak cukup. So yang kedua, yang boleh jadi aircon tak sejuk bila thermostat tu jam. Thermostat jam boleh jadi benda yang sama juga. Dia akan jadi high temperature, dia akan orang cakap dia akan off kita punya kompresor. So aircon jadi tak sejuk. So yang ketiga, dalam pecahan radiator system ni dia ada 4. So abang pecahkan sensor. Sensor kadang-kadang kita punya air tu tak ada sumbat, thermostat kadang-kadang sensor tu gila. Sensor yang baca temperature tu. Sensor. So radiator sumbat. Yang keempat, radiator sumbat. Radiator sumbat. Radiator sumbat ni sumbat apa? Contoh macam karat dalam tak servis dan sebagainya. So dia boleh jadi sumbat lah. Radiator yang papan hitam kat depan tu, yang dekat depan enjin tu, itu yang kita panggil radiator. So check balik, tengok bila kali tak air kita servis. So yang kelima, Abang J nak tambah kipas. Benda ni jarang-jarang. Kipas. So kipas problem, kipas tak jalan, kipas slow pun boleh jadi masalah yang sama. Bila kipas tu slow, temperature kita naik, so automatic aircon kita akan jadi off. Ini sistem ECU sistem elektronik yang kawal. Sebab ini adalah safety. Dia buat macam tu sebab safety untuk enjin kita. Dia tak nak enjin tu jadi masalah. So ada soalan, Abang J nak baca soalan lah. So point tu Abang J dah share kan 5 point. Dan point yang terakhir 5 tu ada pecahan 5 lagi Abang J share kan. So siapa yang dapat tu, tahniah. Mohon korang share lah kat kawan-kawan. Ada soalan daripada Mr. V8. Bos, aircon jadi panas bila mana kereta berhenti lama atau dalam keadaan jalan jam. So bila kereta kita, bila kita berhenti, dia sejuk tu makin kurang ataupun sejuk tu terus tak ada. So yang pertama, korang kena check balik berapa gas dekat dalam sistem. Yang pertama, masalah tu check gas. Gas kalau tak cukup boleh jadi masalah yang sama. So yang kedua, check kipas. Kipas dekat bahagian kondenser. Kipas tu laju tak? Laju ke tak laju, kena check kipas. So yang ketiga, check dia punya tekanan kompresor. So nak check tekanan kompresor ni, kena ada
Mr. V8 kena ada meter lah, manifold gauge, untuk check tekanan kompresor tu. So bila tekanan kompresor ni, katakan kompresor kita loss, ataupun kompresor kita ni power dia kurang. So bila kompresor power kurang, kita kena tekan minyak pun nak sejuk. Okey, tekan minyak pun nak sejuk, bawa laju pun nak sejuk. Okey, so ada 3 perkara kat sini bila kena masalah macam tu. Yang pertama, check gas, kipas, kompresor. Okey, check 3 tu. Itu basic lah, basic. Okey, sambung soalan. Aircon sejuk bila mana tutup Denon semula dalam 10 hingga 15 minit, apa puncanya? Okey, so bila dia on off baru nak sejuk. Okey, check yang tadi, check relay kompresor, magnetic clutch. Sebab dia nak kena main on off pun nak sejuk balik tu, ada berkaitan dekat situ, relay atau magnetic clutch nak problem, kena check kat situ. Ini dah masuk dalam electrical lah tu. Okey, maybe lagi best sejuk dia tak puas rasa. Sebab apa? Okey, sebab yang pertama, bila rasa tak puas ni, cooling coil kotor boleh jadi. Okey, cooling coil tu kotor. Bila kotor, so angin tu tak lepas dengan sebaiknya, so kita rasa kurang puas. Okey, yang kedua, gas kurang pun boleh jadi juga. Sebab bila gas kurang dekat dalam sistem kita ni, sejuk dia tu tak berapa nak cukup dekat kita. So kena check balik. Okey, bila kali terakhir abang Ami Fazli buat servis? Nak tahu juga bila kali terakhir buat servis. Okay, so dekat TikTok Abang J dah baca soalan. So dekat sini Abang J nak baca soalan dekat Facebook. Okay, Pedang Setiawan. Abang J, saya kereta Honda CR-V tahun 08, aircon sejuk, cuma kadang-kadang tu ada bunyi crack, lepas tu hilang. Kadang-kadang bila adjust suhu bunyi lagi. Pelik juga. So Abang J suspect dia ada bunyi dekat bahagian kompresor. Abang J suspect sebab Abang J tak check lagi, tapi suspectnya dekat bahagian kompresor. Sebab kadang-kadang bila adjust suhu bunyi lagi. Pelik juga. So Abang J suspect bunyi dekat bahagian kompresor. Kalau bunyi tu bahagian dalam, dia ada masalah kat dalam lah. Tapi biasa kalau macam ni, Abang J suspect dia dekat bahagian kompresor. Sama ada magnetic clutch tu nak kong, ataupun bunyi tu datang daripada kompresor dalam tu. So yang itu hari Abang J tukar kompresor sebab dia bunyi dekat dalam kompresor lah. Okey, bila tekan minyak tu dia berdengung. Okey, itu CR-V juga. Sama tahun ni, sama juga CR-V, tapi yang itu masalah dia kompresor. Okey, bila dia tekan minyak bunyi berdengung. Okey, boleh check. Okey. Maaf gede. Okey, aircon sekejap sejuk, sekejap tak. Okey, note dah ditulis. Thank you abang. Tahniah yang tulis note. Tahniah. Kenapa kereta Viva saya naik turun bukit Karak jadi tak sejuk aircon dan kompresor running tak ada cut off? Boys, jangan naik Karak. Okey, jangan naik Karak. Tak adalah gurau. Okey, kenapa kereta Viva saya naik turun bukit Karak jadi tak sejuk aircon? Ada kompresor running, tak ada cut off. Bila waktu hujan ada pula cut off. Okey, so bila mana aircon kita ni tak ada cut off, okey, bila aircon kita ni, bila kita rasa sejuk ikut cuaca luar. Okey, kalau cuaca luar tu hujan, baru kita rasa sejuk. Okey, yang pertama tadi boleh check balik gas. Kadang-kadang kita punya kuantiti gas tu tak cukup. Okey, kadang-kadang dia punya kipas tu tak power, boleh jadi juga. So kompresor, isu kompresor ni jarang sikit lah, tapi ada lah. Kalau isu-isu macam ni, kompresor sedikit sajalah potensi yang ada masalah. Tapi kebiasaannya yang Abang J pengalaman, dia punya gas tu tak cukup. Okey, bila gas tak cukup ni dia ada bocor lah, ada masalah dengan bocor. Okey. Oh, tahniah korang. Tahniah yang share point, alhamdulillah. Yang tulis, alhamdulillah, thank you. Okey. Okey, macam mana nak tahu detect? Okey, macam mana mahu detect kompresor rosak? Okey, kompresor rosak nak detect dia, yang pertama sekali kita perlukan alat. Kita nak kena ada manifold gauge. Okey, meter aircon tu, sotong tu kita kena pasang. Okey, so bila kita pasang, kita tengok bacaan. Kita kena dapatkan bacaan low berapa? Berapa PSI low? Okey, 30 PSI ke ataupun 40 PSI ke? Okey, kita kena tahu berapa height, bacaan height kita kena tahu juga. Okey, bacaan height. So kalau secara dengan mata kasar, kalau kita tak pasang meter dan sebagainya, kita boleh tengok, kita boleh dengar. Okey, kita gunakan telinga, kita dengar. Adakah waktu kita on aircon kompresor tu bising sangat? Bila kita off aircon dia tak bising.
So kalau ada bising, ada isu lah kat kompresor tu. Okay. Tapi sebelum tu pastikan check juga bearing-bearing lain. Kadang-kadang bearing yang lain yang rosak kan, bila kompresor jalan dia bunyi kan. Tapi check betul-betul dulu. Okay, kompresor kena check. Okay, check betul-betul. Kalau ada meter tu lagi bagus. Dapatkan bacaan PSI dia berapa. High, low PSI berapa, high PSI berapa. Okay. So kalau kita pandai pakai meter, insyaAllah mudah kita nak check. Okay. Gas okay bos. Height 250, low 30. Okay. Macam mana mau detect kompresor rosak? So apa isu dia? Kompresor tu apa isu dia? Boleh tahu tak Mr. Mok? Mr. Mok, boleh tahu tak apa isu masalah tu? Nak tahu juga isu masalah tu apa? Boleh bagi tahu tak jenis kereta apa? Kereta jenis apa? Tahu juga jenis kereta. Okay. So ramai yang dapat point tu sebab dia orang dekat Facebook, dia orang type. Okay, dia orang type dekat komen. Sebab bila orang baru masuk tengok video live ni, dia orang dah tahu apa point yang Abang J share kan. So dia orang boleh screenshot, dia orang boleh simpan benda ni. So siapa yang baru masuk nak Abang J ulang balik, point yang pertama tadi Abang J share kan adalah masalah dengan relay. Okay, relay tu nak cari kat mana? Relay tu cari dekat fuse box, dekat bahagian engine. Okay, yang kedua matic clutch. Matic clutch tu duduk dekat kompresor. Okay, ini coil magnet ataupun kita panggil matic clutch lah. Okay, so itu yang kedua. Yang ketiga resistor control. Okay, masalah biasa berlaku dekat resistor control ada juga. Tengok ni betul-betul, ni resistor control. Ini yang dekat dalam di sebalik yang korang pusing-pusing tu, di sebalik daripada yang korang pusing-pusing, dia macam ni. Okay, dia macam ni. So yang seterusnya sensor cooling coil. Boleh tengok ni contoh sensor cooling coil contoh. So ini kalau korang nak screenshot, boleh screenshot. Okay, sensor cooling coil tu macam mana. Dia pelbagai bentuk, tapi bentuk dia lebih kurang sama juga. Okay, bentuk lebih kurang sama. Sebab ada yang jenis muncung panjang, ada jenis yang ada kepala hitam, ada jenis yang macam ni, aluminium macam ni. So macam-macam jenis. Okay, so yang ini relay tadi Abang J sebut relay. Seterusnya dengan radiator system. Radiator tak ada kat sini, sorry. So korang kena buka bonet korang, kereta korang tengok mesti apa radiator tu dekat bahagian depan yang hitam tu. Okay. Bang nak tanya, kenapa kita on aircon mula-mula dia keluar angin, dalam 5 minit bunyi kompresor baru, udara sejuk keluar itu. Nombor ke Saga Saga BLM. Saga BLM disebut Saga BLM. Itu ada Okay, ini yang bersyukurlah sangat Abang J memang tekankan masalah ni. Nur Hazli Ismail, okay, dekat Facebook. Okay, Abang J nak bagi tahu Saga BLM. Okay, untuk kos yang paling rendah ataupun kos yang paling murah sekali, pergi buka dekat fuse box depan tu, pergi tukar ni, pergi tukar relay ni. Sama macam ni, sama. Okay, relay macam ni. Tolong tukar relay ni dulu. Okay, yang ini kita pakai relay. Relay tu kalau kita buka dekat fuse box tu, cover tu dia tulis singkatan dia MGC ataupun COMP, ataupun dia tulis direct je kompresor. Okay, tukar relay. Try tukar relay dulu. Yang paling murah. Ini dalam paling mahal pun dalam RM25, RM30 je. Okay, tukar yang ini dulu, Nur Hazli. Okay, yang ini. So kalau masalah tu berulang, okay, kalau masalah tu berulang sama juga, okay, tukar matic clutch kompresor. Okay, tukar matic clutch kompresor. Okay, dia satu set macam ni, dia duduk dekat depan kompresor. So abang sebut Saga BLM, Saga FLX, dia sama je, perangai dia sama. Dia ada dua, sama ada relay tu nak kong ataupun matic clutch tu nak kong. Tapi buat yang benda yang murah dulu, yang jimat dulu. Okay, tukar relay dulu. Okay, InsyaAllah selesai masalah abang. Sebab saya dah banyak jumpa Saga BLM, FLX, matic clutch dia problem ataupun relay dia problem. So ramai orang datang sini dah sangat-sangat bersyukur lah. Kadang-kadang saya pergi sana kena tukar kompresor, awak datang ni awak tukar relay je. Yelah, saya check dulu, saya tengok dulu kan. Best ke best? Mestilah best. Apa-apa kerja kita check dulu, Okay. Okay, abang boleh try tukar relay. Best betul lah, dapat tolong, dapat bantu orang ni settlekan masalah. Dekat live pun boleh bantu. Okay, Not, thank you info bang. Kereta 9 tahun, try tukar ini relay ni.
Ini murah aja. Okey, boleh tengok. Okey. Okay, relay ni. Relay 4 pin. Buka Facebook tu, cari MGC ataupun dia tulis com ataupun dia tulis direct compressor. Boleh tengok dekat Facebook jujur dalam berniaga penting, insya-Allah berkat rezeki, insya-Allah, amin. So kalau kita buat apa nak tipu-tipu kan, kita sebagai orang Islam, kita direct je. Kita check, kita cakap ini rosak, kita cakap itu rosak. Jangan cakap benda ni tak rosak, kita cakap rosak, itu bahaya lah. Sebab ingat kita hidup bukan selamanya pun dekat atas dunia ni. Orang lain mungkinlah dia fikir selamanya. Kalau kita sebagai orang Islam, so kita fikir besok kita nak mati ni, so apa kita nak buat? Takkan kita nak buat penipuan kita dalam kubur tak? Tak mungkin. So kita sebagai orang Islam, kita menitik beratkan benda ni. Okey, rosak tak rosak, check dulu, bagi tahu yang rosak bagi tahu. Mana yang elok boleh pakai, kita pakai. Dia macam tu. Kalau kita tak jujur, kita tak jujur, so kita hidup pun susah dan sebagainya datang dalam hidup ni. Betul tak? Siapa setuju? So kalau korang pun dalam bekerja pun, dalam bab-bab lain pun, teruskan usaha untuk jujur, sebab Allah Ta'ala besok dituntut. Okay, Serena C727, bila buka pagi-pagi akan keluar angin panas, dalam 5 hingga 8 baru sejuk, apa masalah? Okay, so kalau untuk Serena ni, boleh check balik dia punya dekat bahagian kompresor. So paling Serena, kawan-kawan dia Serena, okay, memang ada isu dekat situ. Okay, yang paling penting tengok lu, check lu yang basic macam tadi share kan, check yang relay, fuse, yang benda-benda asas yang kita check. Okay, so ada soalan lagi kat TikTok. Okay, kereta saya kompresor dah cut off, bila kompresor jalan balik, enjin macam nak mati-mati. Ini dia ada melibatkan dengan timing enjin ni. Okey bang, cuba check balik timing enjin abang. Okey tak okey? Kereta maybe lagi best. Kadang-kadang throttle body dah abang dah ni, abang siapa ni? Abang Icam dah service throttle body. Kena check balik throttle body. Okey, yang ni penting enggak untuk maybe lagi best untuk kereta Alza. Kadang-kadang kita kena, bila kita masuk gear, bila kita masuk gear D, bila kita parking kereta tu sejuk, tapi bila kita masuk gear tu, kita tukar kepada gear D, kita jalan, aircon tu jadi tak sejuk. Yang ini korang boleh check balik. Ini dekat servo punya switch. Orang panggil apa? Servo punya sensor. Ada satu servo sensor tu, kalau korang tengok ada warna hitam tu, servo tu, dekat situ ada satu sensor. So kadang-kadang yang itu pun masalah. Tapi jarang-jarang jumpa. Tapi Abang J dah jumpa, Alza Myvi tu Abang J dah jumpa lah. Sensor dekat servo tu, bila kita masuk gear, aircon kita automatik jadi tak sejuk. Tapi bila gear tu kita letak kat P, kita dalam keadaan parking, kereta tu akan jadi sejuk. So kalau kita nak tahu benda ni, kita main brake kereta kita tekan, kita boleh dengar. Kita punya telinga ni akan dengar bunyi kompresor cut off. So ada sensor tu lebih kurang dalam RM40, RM50 je. So tapi apa-apa pun benda tu korang kena double check dulu dengan pomen. Bang, kedai kat mana? Kedai abang dekat Padang Jawa, Shah Alam. Kalau kereta Wira biasa aircon tak sejuk, kenapa je? Dia bukan sebabkan jenis kereta, bukan sebabkan jenis kereta tu sebab tak sejuk ke apa. Tapi dia macam ni, punca aircon tak sejuk ada beberapa sebab. Ada beberapa sebab. Yang paling banyak, paling tinggi masalah yang kita jumpa, bila mana aircon dia tak sejuk, gas tak ada kat dalam. So dekat situ ada masalah dengan bocor lah. So masalah bocor utama. Yang keduanya ada masalah yang kecil-kecil, contoh macam relay rosak, contoh ada fuse putus, ada wire touching. Yang itu simple. So yang paling tinggi, yang biasa masalah berlaku, masalah bocor. So untuk kereta Wira, yang Abang J paling banyak jumpa biasanya masalah bocor lah. Kereta Wira masalah bocor. Dia ada lain-lain masalah lagi berkait, tapi salah satunya Abang J boleh sebut bocor. So nak lagi tepat, korang boleh pergi mana-mana bengkel untuk check, ataupun datang ke bengkel Abang J, check secara percuma je. Thank you yang bagi like dekat bagi like yang dekat TikTok, bagi like dekat bagi like yang dekat Facebook ni. Thank you terima kasih. So ada soalan lagi, insyaAllah Abang J jawab. Kalau on engine dan on aircon,
low press 40 PSI, high press 300 PSI. Maybe lagi best. Kenapa ya Abang J? Kalau off engine atau off aircon, dua-dua side 200 PSI. So kalau kalau engine kita on, lepas tu kita on aircon, PSI 40 PSI, high pressure 3 PSI. So dekat sini pun Abang J tengok dia ada berlaku macam panas sangat, panas. Okay, so bila panas sangat, tolong check balik. Abang Kide tolong check balik dekat bahagian dia punya kondenser tu, sama ada kipas ataupun kondenser tu terlalu kotor. Kena check balik kat situ. Okay, kalau dia off, kalau kita off aircon tu memang dia akan turun. Sebab apa dia akan turun? Sebab dia tak ada tekanan yang lalu. Okay, kompresor tak bekerja. So tekanan tu dia akan turun lah, PSI tu akan turun. So yang sekarang ni check balik dekat bahagian. Sebab kalau kereta apa ni, kereta Myvi kalau 40 PSI ni Myvi tak sesuai ni. Myvi paling kurang pun dia nak kena ada PSI dia 30 PSI waktu kompresor hidup 30 PSI hingga ke 25 PSI. Cantik. Okey, dia punya high pressure kita nak lebih kurang dalam paling tinggi 200 PSI. Dah cukup. Tinggi sangat jadi tak sejuk. Okey. Nanti saya PM untuk set date antara Wira saya. Kalau pagi and malam sejuk, tengah hari tak sejuk kan. Okey, boleh check dulu. Okey. Yang paling penting check dulu. Bang, L7 nak tarik wire aircon cut off kat mana bang? Maksud abang ni apa, nak buat cut off ke? So kalau nak buat cut off ni panjang cerita ni, nak buat wiring ni diagram nak kena ada, kalau sistem electrical aircon dia tu dah tak ada, so kita kena buatlah secara manual. Okey, so secara manualnya nanti kita kena buatlah macam ni. Sekejap bagi tunjuk So kita kena lakarkan balik tau. Contoh macam ni. Okey, contoh ni, ini kancil Ini kancil punya diagram yang Abang J buat. Okey, boleh nampak Yang ini diagram macam ni, kita kena susun balik untuk jalankan dia punya aircon. Okey, dekat situ dia ada thermostat. So thermostat tu dia akan jadikan kompresor kita tu boleh cut off. Okey, cut off. Sebab apa kompresor kena cut off? Penting. Sebab kompresor tak boleh direct jalan. Sebab kompresor tu dia akan penat. So bila dia akan penat, dia akan rosak. Okey, so bila kompresor direct, dia akan terus jalan. Jadi masalah pada kita dekat kita terus sejuk beku dan kita pun tak boleh tahan. Betul tak? So itu saja petang ni, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah Abang J dah selesaikan poin ni. So Abang J dah habis hutang ni petang ni. Syukur alhamdulillah korang semua dapat poin ni dah. Korang dapat dah. Korang boleh komen sikit Abang J nak dapat sesuatu tak petang ni. Okey, boleh komen tak? Abang J nak tengok dapat sesuatu. Kalau dapat sesuatu, korang komen dekat bawah dapat Abang J. Okey, dapat Abang J. Thank you Abang J. Tak kisahlah korang nak cakap apa pun. Okey, komen kat bawah, Abang J nak tengok. Bang, boleh bagi bacaan tekanan gas semasa hidup dan mati. Untuk kereta apa tu? Untuk kereta apa? Boleh tahu tak untuk kereta apa? Mr. Momok boleh tahu tak untuk kereta apa? Sebab cepat. Cepat. Thank you dekat Facebook. Thank you. Thank you. Yang dekat Facebook thank you, dekat TikTok thank you. Okay, last question Abang J nak jawab. Untuk Mr. Momok. Okay, Abang J nak tahu apa jenis kereta dia. InsyaAllah Abang J akan bagi. Okay, ilmu yang bermanfaat bagi saya yang new teach kecil-kecilan. Terima kasih Cikgu Abang J. Sama-sama dapat Abang J, thank you. Sama-sama Abang Ide. Apa yang saya tahu, saya akan kongsikan. Apa yang bukan dalam bidang saya, luar bidang saya takkan kongsikan lah. Okay, sebab bukan dalam bidang saya. So apa yang petang ni, yang kita sama-sama belajar ni, yang kita kongsikan ni, ini adalah apa yang Abang J belajar dan apa Abang J pengalaman. So Abang J sharekan. So kalau Abang J simpan, tak guna. Besok kalau Abang J simpan pun, Abang J akan mati, bawa masuk kubur, tak buat apa-apa pun. Baik Abang J kongsikan dengan korang, InsyaAllah nanti korang boleh gunakan. Okay, so untuk last. Okay, thank you dekat TikTok, thank you dekat Facebook. So ini last. Okay, untuk kancil lah. Okay, Mr. Momok tanya PSI berapa PSI yang elok untuk sebuah kereta kancil. Okay, untuk sebuah kereta kancil, sewaktu kompresor berjalan, okay, yang sebaik-baiknya kita nak dia berada dekat 30 PSI. Okay, 30 PSI low.
Okey, low 30 PSI yang kita nak dekat bila sewaktu kompresor jalan, dan kita nak juga dia berada dekat 200 PSI dekat high. Okey, 30 PSI hingga ke 25 lah, cantik lah tu. 30 hingga 25. Okey, PSI 30 hingga 25 Mr. Momok untuk kereta kancil 30 hingga 25. Okey, hingga 200 PSI. Cukup, jangan lebih. Okey, lebih nanti tak sejuk. Aircon kereta ingat dia tak boleh lebih, tak boleh kurang gas dia. Kena ngam-ngam. Itu sebab sebaik-baiknya pakai mesin. Mesin ni dia boleh masuk ikut gram. Okey, contoh kata kereta kancil menggunakan 300 gram, kita masukkan tepat 300 gram. Okey. So kalau macam ni boleh juga, manual pun boleh juga, kita boleh adjust sikit-sikit. Tapi sebaiknya menggunakan mesin lah. Okey, 30 hingga 25 PSI hingga 200 PSI untuk kancil Mr. Momok. Okey. So kalau nak share untuk kancil kalau kancil yang menggunakan sistem senden, kompresor senden, dia agak tinggi sikit Dia agak tinggi sikit bacaan dia. 200 PSI normal. Dia biasanya dia akan duduk dekat 35-40 untuk kancil yang menggunakan kompresor senden. Okey, so siapa yang ada kereta kancil kompresor yang kecil tu, biasa bila korang on aircon ada bunyi crank bunyi cengkrik tu, so tukarkanlah kepada kompresor L9, okey, ataupun kompresor kembara. Okey, kalau nak tahu kompresor macam mana, korang boleh komen korang boleh Google kompresor kembara. Okey, cari kompresor kembara, masukkan dekat kereta kancil, insya-Allah sistem korang lebih tahan dan sejuk lah. So kalau untuk kompresor yang sedia ada yang kecil tu kan, so Abang J tak cadangan lah. Kebanyakan kompresor tu ada masalah. Okey, so pakai yang kompresor yang tahan sikit. Mahal sikit tak apa, tapi jangka masa panjang tu kita boleh pakai lama. Itu yang berbaloi lah. Okey. Semoga ilmu yang saya amal nanti akan mengalir kepala untuk Abang J, insya-Allah. Amin. So dekat sini okey yang minggu lepas, okey, pada lebih kurang dalam 30 hari bulan 11, Abang J baru saja kehilangan kehilangan guru. Okey, guru yang mengajar Abang J aircon kereta. Apa yang hari ni Abang J ajar, apa yang Abang J sharekan hari ni pada korang adalah ilmu daripada arwah. Okey, Muhammad Fauzi bin Tusiman. So sama-sama petang ni Abang J nak ajak korang, sama-sama korang kita sedekahkan pada yang mengajar ilmu ni sebenarnya. Okey, so mari kita bersama kita doakan kesejahteraan kepada arwah Muhammad Fauzi Tusiman, guru saya dulu. Okey, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. So itulah guru Muhammad Fauzi Tusiman. Kali terakhir lepak kat kedai minum dan sebagainya. Tak sangka berlaku satu kejutan lah yang mengatakan Muhammad Fauzi Tusiman ni guru saya petang tu dia telah kena heart attack lah, kena serangan jantung dan dibawa ke hospital lebih kurang jam 11 malam. Okey, 30 hari bulan 11 2021 lebih kurang jam 11 malam dia meninggal di hospital Segamat Johor. Okey, so alhamdulillah dapat juga buat ziarah dia yang melawat dia kali terakhir, dapat tengok dia. Okey, tenang arwah So arwah sangatlah baik, tak pernah orang cakap dia tak pernah kedekut ilmu. Apa yang orang minta dia minta apa dia akan bagi. So di pesan dia pada saya adalah yang saya ingat, bila kita pandai ilmu aircon ni, kita tahu sesuatu, kita share, kita bagi tahu kat orang. Okey, semoga nanti bila kita mati nanti kita ada ilmu yang orang tu manfaat pada dia, dan kita dapatlah sebanyak sedikit, insya-Allah kita dapat dekat sana. Tu pesan dia dekat saya. So hari ni apa yang saya buat ni pun sama juga untuk orang lain juga, manfaat tu pada orang lain. So guru lah memang sangat sedih lah. Okey, sangat sedih. So
Terima kasih yang sedekahkan bacaan Al-Fatihah tadi. Terima kasih. So insyaAllah nanti kalau kita ada kelapangan, kita ada umur panjang, okay, kita bersua lagi dalam live ni, okay, walaupun memang tak boleh bersemuka belajar, tapi korang boleh belajar daripada video live ni. Okay, so semoga bermanfaat. InsyaAllah kita panjang umur. Okay, so Abang J doakan, Abang J doakan korang panjang umur, murah rezeki, okay, sentiasa dirahmati Allah Ta'ala. Okay, Abang J halalkan segala ilmu, segala tips yang keluar daripada mulut Abang J kepada korang semua. Semoga dia memberi manfaat pada diri sendiri, pada orang lain, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bye.